Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Welcome back to our live show this week with me, bersama saya Fahada dalam Facebook Good Morning Acting Greens. Selamat Hari Raya. So macam mana Hari Raya tahun ni? Harapnya meriah lah ya, walaupun dalam keadaan PKP ni. So, okay. This week, minggu ni kita nak membincangkan topik kita adalah berkenaan is type 2 diabetes reversible, ataupun bolehkah kita kembalikan keadaan type 2 diabetes kembali kepada asal, ataupun bolehkah kita cegah diabetes, penyakit diabetes ya. Okey, diabetes. Ramai orang kat Malaysia, even in the world, memang ramai yang mengalami penyakit diabetes. Even in the world, diabetes adalah antara penyakit yang ataupun pembunuh utama di dunia, dan antara penyakit yang menyebabkan banyak kematian. Diabetes ataupun kencing manis adalah penyakit sejenis penyakit kronik. Ataupun penyakit kronik maksudnya dia tak datang dalam masa yang pendek. Maksudnya dia mungkin kita develop penyakit tu dalam tempoh yang lama baru timbul penyakit kencing manis ni lah. Okey. Ramai orang ada penyakit diabetes. Mungkin dalam ahli keluarga kita sendiri, mungkin dalam kawan-kawan kita, family, pakcik, makcik, saudara. Memang kebanyakan ramai yang sekarang ni terutamanya ramai yang mengidap penyakit diabetes ataupun kencing manis. Tetapi tahukah kita apa tu penyakit diabetes ataupun kencing manis ni? Okay, just for your understanding, penyakit kencing manis adalah di mana di dalam badan seseorang itu mempunyai jumlah blood glucose ataupun jumlah gula di dalam badan dia adalah tinggi. Okay, jumlah gula dalam badan dia adalah tinggi ataupun di mana keadaan because of the blood sugar in the body is tinggilah berbanding daripada orang yang normal. Bagi orang yang mempunyai masalah diabetes ataupun kencing manis ni, mereka mempunyai masalah di mana insulin adalah sejenis hormon yang membawa menggunakan glukos tu ataupun blood sugar tu untuk diangkut ke seluruh badan untuk ditukarkan menjadi tenaga. Insulin ni adalah sejenis macam transport lah, dia punya kenderaan untuk transport kita punya blood sugar. Blood sugar ataupun glukos dalam badan ni adalah digunakan sebagai tenaga. So insulin digunakan untuk transport blood glucose ni ke seluruh badan untuk ditukarkan untuk digunakan sebagai tenaga lah, so badan kita boleh berfungsi dengan baik, boleh melakukan proses metabolisme dengan baik, dan banyak proses dalam badan juga memerlukan tenaga. Tapi apabila apa masalah yang dihadapi orang kencing manis ni, dia punya insulin tak dapat tak dapat nak cope dengan jumlah gula yang ada dalam badan. Atau mungkin dia punya insulin tu mengalami kurang sensitivity, ataupun badan seseorang itu mengalami masalah insulin resistant, ataupun sel-sel dalam badan tak dapat bertindak balas terhadap insulin. Jadi bila dia tak dapat bertindak balas terhadap insulin tu, jadi dia tak dapat menggunakan tenaga ataupun gula dalam yang diberi oleh insulin. Jadi that's why dia punya gula dalam badan tu meningkat. Okey, satu lagi, ataupun dia punya jumlah insulin dalam badan tu tak cukup lah. So bila gula tu kita dapat daripada makanan, bila kita makan, contoh bila kita makan nasi lah. Nasi adalah sejenis karbohidrat. Nasi bila karbohidrat bila tukarkan ke dalam badan, dia akan bertukar menjadi gula. So bila dah ada gula dalam badan, insulin akan datang untuk ambil this sugar untuk transport. Tapi bila insulin dalam badan seorang tu tak cukup, ataupun contohlah dia tak cukup,
Jadi dia tak dapat nak cater ataupun dia tak dapat nak ambil gula tu yang tu, jadi that's why ada terlalu banyak gula dalam badan kita. That's why dia menyebabkan blood sugar tu akan meningkat lah. Ataupun mungkin dari keadaan badan, macam saya cakap tadi, badan dia mengalami masalah insulin resistant, di mana insulin resistant ni berlaku bila dalam keadaan in a long term kita dah biasa makan makanan yang tinggi dengan gula, kita dah biasa makan processed food, kita dah biasa makan high fat and calorie food. Lama kelamaan bila kita makan tu, bila masa kita muda, kita sihat, bila kita makan dalam jumlah gula, dalam keadaan gula yang banyak tu, badan kita akan produce banyak gula yang masuk, banyaklah insulin yang akan produce lama-lama untuk cope dengan jumlah gula yang masuk tu. So masa kita muda, masa kita sihat, okey, dia boleh cater. Tapi lama kelamaan in the long run, bila kita punya habit lifestyle pun macam tu je, kita tak ubah lifestyle kita keep on makan benda manis, makan benda processed food, high fat food, selama-lama bila keadaan insulin kita, pankreas kita yang bertindak untuk keluarkan insulin tu kena keluarkan lebih banyak insulin untuk cater, lama kelamaan dia jadi kurang sensitif. Jadi jumlah insulin tu lama-lama kelamaan akan berkurangan. That's why bila kita dah meningkat usia, memang kebanyakannya orang yang dah meningkat usia akan mengalami masalah kencing manis lah, terutama mereka yang mempunyai risiko-risiko tertentu lah. Okay, now we're gonna talk about who is at risk. Okay, siapa yang lebih mendapat risiko untuk mendapat kencing manis? Pertama, bagi mereka yang berusia 45 tahun ke atas, mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengidap penyakit kencing manis lah. Okay, yang kedua adalah mereka yang mempunyai sejarah family yang ada penyakit kencing manis. Okey, jika contohlah, jika kita ada pakcik, jika kita punya ayah ataupun mak ataupun atuk nenek kita dulu ada mengalami penyakit kencing manis, jadi mungkin kemungkinan kita juga akan mendapat risiko untuk mendapat kencing manis itu juga adalah agak tinggi berbanding orang yang tak ada family history lah. And then ketiga adalah mereka yang mengalami masalah berlebihan berat badan ataupun mereka yang mengalami obesity. Okay, sebelum saya continue, thank you for watching this live. Terima kasih yang menonton. Saya nak minta tolong yang menonton ni untuk tekan button share dekat situ untuk share lebih banyak video ni lah, untuk share kepada kawan-kawan. So macam biasa, like previously, siapa yang share live kita ni paling banyak, kita akan bagi mystery gift. And then kita akan bagi 2 soalan. Saya akan bagi soalan sekejap lagi. Those yang boleh jawab soalan ni boleh dapat mystery gift jugalah. Okay, before I continue, I want to continue with the question first. Ada 2 soalan, saya nak continue dengan soalan dulu. So soalan ni dia punya jawapan you can get it along this live lah. Okay, soalan pertama, siapakah yang mempunyai risiko lebih risiko lah untuk mendapat penyakit kencing manis? Okay, maybe you can write down the soalan in your phone ke ataupun in your paper. Siapakah yang lebih berisiko untuk mendapat penyakit kencing manis? Okay. Yang kedua, apakah salah satu langkah untuk kita reverse penyakit kencing manis ni? Apakah salah satu langkah untuk kita reverse ataupun kita undurkan balik ataupun kita cegah penyakit kencing manis ni? Okey, 2 soalan. Yang pertama, siapakah yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit kencing manis? Yang kedua, apakah salah satu langkah untuk kita reverse ataupun cegah penyakit kencing manis? Okay, to understand about kencing manis ataupun diabetes, kencing manis terjadi bila seseorang tu mempunyai blood sugar, jumlah gula dalam badan dia adalah lebih tinggi daripada orang yang biasa ataupun orang yang lebih sihat.
Sebab kenapa? Sebab mungkin disebabkan oleh dia punya masalah insulin lah, sama ada insulin dia kurang sensitif ataupun badan dia mengalami masalah insulin resistant, ataupun dia tak dapat respon kepada insulin tu lah. Terutamanya insulin ni akan paskan kita punya blood sugar ni kepada organ macam hati, macam kita punya otot, untuk menggunakan tenaga ni lah. Tapi mungkin bagi orang yang mengalami kencing manis, dia punya liver and dia punya muscle ni tak dapat respond to this insulin. That's why it has become they become the insulin resistant. Okay, selain daripada tu mungkin dia punya insulin tak cukup. Sebab in a long term dia dah biasa makan manis, selalu makan manis yang banyak, dia tak control dia punya food and diet, dia tak control how much the processed food yang dia ambil. So in a long term dia akan merosakkan dia punya organ untuk insulin tu lah, which is pancreas. Dia akan menyebabkan dia punya insulin tu akhirnya tak dapat mengeluarkan insulin dengan cukup lah. That's why some people with diabetic they need to inject insulin. Okay, apa bahayanya penyakit kencing manis ni? Macam mana dia boleh membahayakan kepada badan kita? Okay, some people they are scared when they know that they are having diabetes ataupun kencing manis. Sebab because diabetes can lead to many complications lah. Diabetes boleh merosakkan kita punya sistem saraf. Diabetes boleh merosakkan pembuluh darah, di mana ia juga boleh membawa kepada penyakit jantung, stroke. And then kerana kencing manis tu sendiri boleh menyebabkan damage to nerve cells and merosakkan, sometimes ada yang boleh jadi buta. And then kencing manis juga boleh menyebabkan kaki dipotong. Okay, actually kencing manis, once you get that kencing manis, you are in a high risk to get many complications, such as macam saya mention tadi lah, heart disease, dia boleh merosakkan saraf, menyebabkan kaki kita dipotong, boleh merosakkan buah pinggang. Okay, and then and banyak lagi lah. Okay, saya ulang. Siapa yang lebih berisiko untuk mendapat penyakit kencing manis ni? Kebiasaannya apabila kita meningkat usia, memang orang yang, terutamanya orang yang berumur 45 tahun ke atas lah, mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menghidap penyakit kencing manis. And then yang kedua, mungkin mereka mempunyai family history, mereka mempunyai sejarah di mana mempunyai penyakit kencing manis, mungkin daripada atuk atau nenek mereka ada kencing manis, ataupun mungkin mak atau ayah mereka ada masalah kencing manis, dan dia sendiri mungkin akan berisiko untuk menghidap kencing manis jugalah jika tak mengambil langkah-langkah berjaga-jagalah sebelum ia terjadi. Okay? And then yang ketiga adalah bagi mereka yang mempunyai masalah berat badan yang berlebihan ataupun overweight and obesity. Kenapa mereka yang mempunyai masalah obesity ni dan overweight ni boleh meningkatkan risiko? Kerana lemak-lemak tepu yang di dalam badan kita tu boleh merosakkan sel-sel dalam badan kita, dan juga boleh juga merosakkan sel-sel pancreas lah, sel-sel dalam pancreas tu, which is the one that release the hormone insulin. So this fat boleh merosakkan sel tersebut lah. So that's why it can affect your insulin and it can affect your blood sugar. So that's why it can lead to diabetes. Okay. Okay. If you have any question, kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan ataupun nak tulis komen ke, boleh tulis di ruangan komennya. And then I hope you can, saya harap semua orang boleh faham macam mana keadaan penyakit kencing manis. Okay. Kebiasaannya, orang yang mempunyai masalah kencing manis, mereka tak boleh ambil certain kind of food lah. Because to avoid mereka menghadapi masalah, menyebabkan dia punya blood sugar to increase. Okay. Kebiasaannya mereka yang mengalami masalah kencing manis ni ada few kind of food lah yang dia tak boleh ambil. Contohnya makanan yang terproses,
makanan yang tinggi dengan sugar, terutamanya karbohidrat lah, terutamanya macam contoh karbohidrat yang terproses, contoh macam nasi putih, pasta, roti putih. Okey. Lagi makanan yang makanan yang tinggi dengan lemak, makanan mungkin makanan seperti susu pekat manis. Biasa macam kita orang Melayu memang sinonim lah dengan susu pekat manis ni. Kadang kita buat teh tarik dengan susu pekat manis, dengan kita buat kopi pun sama dengan susu pekat manis, dengan Milo, dalam Milo pun dah manis, kita buat tambah lagi dengan susu pekat manis. So this kind of food yang tinggi dengan gula ni menyebabkan lagi masalah kencing manis tu, ataupun gula dalam badan itu akan naik dengan mendadak lah, dan akan menyebabkan keadaan kencing manis tu menjadi lebih teruk lah. Okay, so the question is this disease or is diabetes reversible? Bolehkah kita pulihkan keadaan penyakit kencing manis ni? So dia punya jawapannya adalah yes, we can reverse this type 2 diabetes. Kita boleh bagi mereka yang menghidap penyakit kencing manis ni, this is a good news for you lah, because penyakit kencing manis is mostly about diet and lifestyle. How you develop kencing manis is due to poor diet and lifestyle. Masa kita makan, masa kita muda, kita makan tak ingat dunia. So in a long term it leads to diabetes. So diabetes adalah penyakit yang berkaitan dengan lifestyle dan diet. Jadi how to reverse this disease is through your lifestyle and diet jugalah. Okay. So how to reverse this type 2 diabetes, ataupun macam mana kita nak reverse penyakit kencing manis ni? Okay, sekali lagi saya ulang, bagi yang sedang menonton ni, I hope you can share this video, I hope you can share this live to your friends, to your family members, and then can share to your walls ataupun to your story timeline, so everyone, so ramai yang boleh dapat info ni, dan many yang can benefit through this info lah. So I hope you can share, and then those who share the most akan dapat mystery gift daripada kita. Good morning. Okay, and then okay, saya repeat soalan pertama tadi. Okay, siapa yang paling berisiko tinggi untuk mendapat penyakit kencing manis? Siapakah yang berisiko lebih tinggi untuk mendapat penyakit kencing manis? Tadi saya ada sebut tiga jenis orang yang berisiko untuk mendapat penyakit kencing manis. Okey, soalan kedua, apakah salah satu cara untuk kita cegah ataupun cara untuk kita reverse penyakit kencing manis? Apakah salah satu cara untuk kita cegah ataupun kita reverse penyakit kencing manis? Okay, I hope you can jot down the question ataupun boleh type dekat phone ke apa ke, boleh save, and then you're gonna get the answer throughout this live lah. Okay, okay. Is type 2 diabetes reversible? The answer is yes, because type 2 diabetes is all about your lifestyle and diet. People get type 2 diabetes is mostly due to the improper ataupun poor lifestyle, poor diet, and then sedentary lifestyle, cara makan yang tak betul, okay, more on processed food, more on fat food, and then makan terlalu manis. Okay, cara pertama untuk kita reverse this type 2 diabetes adalah melalui kita perbetulkan balik diet kita, ataupun through incorporation of healthy diets. Okay, kenapa melalui diet? Kerana macam saya cakap tadi, diabetes terjadi akibat daripada gaya pemakanan dan lifestyle kita dulu-dululah, kita punya diet yang tak betul. So cara untuk prevent dia, untuk reverse dia juga adalah melalui diet. So we change the way that we eat previously, then we change it into healthy diet. Okay, what kind of healthy diet? Okay,
First, you need to choose the right nutrient lah. You kena makan makanan yang betul. The first one is eat a lot of whole grains. You must incorporate whole grains ataupun biji rin penuh. Kita mesti kena makan banyak biji rin penuh lah. Instead of kita selalu makan nasi putih. Nasi putih adalah makanan yang makanan yang terproses. Okey, bagi mereka yang tak tahu, nasi putih adalah makanan yang terproses lah. So makanan yang tidak terproses adalah biji rin penuh. Okey, kenapa kita kena kurangkan makan nasi putih? Okey, nasi putih ni adalah kalau kita tengok struktur kita tengok anatomi beras. Okey, beras tu kita compare beras perang dengan beras putih lah. Okey, beras putih yang kita biasa kat rumah tu. Okey, kalau kita tengok beras putih tu, dia beras dia saja, dia dah ada bahagian dalam dia je. Okey, yang tu hanyalah bahagian karbohidrat ataupun kanji. Bila kita makan, kita hanya dapat fully 100% yang kita makan tu adalah kanji. So when it gets into our body, dia memang kanji bila masuk dalam badan dia akan tukar menjadi gula. So bila kita makan nasi, terutama bila kita makan dalam kuantiti yang banyak, satu pinggan penuh ni kita tambah lagi, okey, makan nasi putih, jadi nasi yang kita makan tu akan ditukarkan menjadi gula. So dalam badan kita akan dapat banyak gula. Okey, so bagi orang yang kencing manis yang ada masalah insulin, dia punya insulin tu tak dapat cater dengan jumlah gula yang ada dekat dalam badan dia. So dia akan spike up ataupun increase dia punya blood sugar. That's why some people with diabetes, they are not recommended to eat white rice lah. Same goes to kita lah, orang-orang yang sihat juga. Sebenarnya kita lebih digalakkan untuk makan nasi ataupun biji rin yang tak terproses ataupun makanan yang kurang diproses lah. Dan kita kena kurangkan jugalah nasi putih tu. Sebab samalah konsep dia masuk dalam badan kita, dia tukar menjadi gula. So dalam kuantiti yang banyak, ia akan membebankan insulin badan kita lah. Sebab kita masih sihat, mungkin kita tak nampak lagi efek tu, tapi mungkin in a long term, mungkin dalam 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, mungkin dia akan affect kita punya insulin dalam badan. Okay, mungkin kita juga akan mendapat risiko kencing manis. Okay, back to our anatomi beras tadi. Okay, macam nasi putih, dia punya structure adalah 100% bahagian dalam tu adalah 100% kanji. So bila masuk dekat dalam badan, dia akan tukar menjadi gula. If compared to beras perang ada 3 lapisan ya. Ada 3 lapisan, ada embryo, ada germ, ada endosperm. Okey. Disebabkan ada lapisan-lapisan ni, dia ada fiber, dia kaya dengan zat besi, minerals, ada vitamins, ada iron, ada banyak nutrien dekat dalam tu dan juga tinggi dengan fiber. Bila kita makan, dia tidak akan meningkatkan kita punya blood sugar secara mendadak sebab dia ada banyak lagi proses yang badan kita kena lalui. So sebab dia ada serat and then disebabkan juga beras perang ataupun biji rin penuh ni adalah mempunyai glycemic index yang rendah. Okey, dia tak akan meningkatkan blood sugar kita secara mendadak lah. Dan terutama dia ada fiber, dia boleh membantu mengawal blood sugar kita. Jadi kita punya insulin dapat cope, boleh cope lah dengan kita punya blood sugar level. So dia tak keluar banyak sangat, so insulin kita pun boleh masuk dengan boleh ambil blood sugar tu satu-satu. So dia tak akan meningkatkan kita punya blood sugar dengan secara mendadak. And then sama dia ada fiber, dia ada dengan iron, ada dengan pelbagai vitamins dan mineral, dan juga whole grains ataupun biji rin penuh adalah tumbuhan yang mempunyai antioksidan. Jadi ia sangat bagus untuk melindungi kita punya badan, melindungi sel-sel badan kita agar kekal sihat lah. Jadi ia boleh membantu menguatkan imun sistem badan kita sekali secara tak langsung. Okey, yang tu whole grains. Whole grains contohnya macam biji rin penuh, contohnya macam beras perang, barley, and then kekacang, kacang hijau, semua adalah kategori biji rin penuh lah. So kita kena ubah cara makanan kita, terutama bagi mereka yang sudah mempunyai penyakit kencing manis. They need to change their diet and lifestyle. So instead of taking the white rice, change your diet
change your food to vegetarian lah ataupun whole grains. Maybe you can eat brown rice and then you and then more on whole grains lah. Okay. Selain daripada tu, in your nutrient, how to reverse your diabetes. In your nutrient, you must incorporate healthy fats ataupun lemak-lemak yang sihat. Contohnya macam lemak-lemak daripada tumbuh-tumbuhan, macam contohnya daripada kacang, daripada ikan, contoh macam ikan salmon, ikan tuna, and then yang kaya ataupun olive oil yang kaya dengan lemak-lemak baik ataupun kita panggil HDL ataupun high density lipoprotein ataupun inilah lemak baik ataupun biasa kita dengar omega kan, omega 3, omega 6. Okay, this kind of fat ataupun good fat, lemak baik ni boleh melindungi kita punya melindungi kita punya saluran darah lah. Okay, bila kita consume omega 3 and 6 ni, dia boleh menguatkan kita punya pembuluh darah. Okay, boleh membantu mencegah penyakit jantung, boleh mencegah stroke dan juga melindungi otak kita. Okay, when you get diabetes ataupun bila kita kencing manis, kita terdedah kepada risiko banyak komplikasi lah. Bila kita kencing manis, ia boleh affect kita punya pembuluh darah tu, mungkin boleh menyebabkan dia kurang sensitif ataupun dia kurang keanjalan, so jadi dia sukar untuk pam darah ke jantung dan ke seluruh badan. And then kencing manis juga akan merosakkan nerve dan saraf kita. Kencing manis juga akan merosakkan saraf dan otak, jadi mengakibatkan risiko-risiko nyanyuk, lupa ataupun risiko damage ataupun kerosakan pada saraf otak lah. Okay, jadi omega 3 dan 6 ni, lemak baik ni, dia membantu melindungi sel-sel dalam badan kita, membantu melindungi pembuluh darah, membantu melindungi saraf dan juga melindungi mencegah daripada mendapat penyakit jantung, kerosakan otak dan stroke dan banyak lagi lah. Okay. Selain daripada tu juga kita perlu in our diet, tadi kita cakap pasal whole grains, vegetarian, incorporate lemak-lemak yang sihat macam olive oil, fish oil, nuts oil, minyak kekacang macam minyak badam, okay? Yang boleh membantu melindungi organ-organ penting kita lah dan juga pembuluh darah dan juga jantung. Okay, selain daripada itu juga you must incorporate protein. Okay, pastikan kita dapat protein lah yang mencukupi. Sama ada dari protein daripada tumbuh-tumbuhan ataupun protein daripada haiwan lah, mungkin daripada ikan, mungkin daripada ayam, mungkin daripada daging, mungkin daripada telur. Kerana protein ni, some people, ada orang ingat protein, kita ambil protein bila macam orang tu nak bina badan je, nak jadi macam ahli sukan bina badan. Tapi sebenarnya protein adalah sangat penting untuk semua fungsi dalam tubuh badan kita lah. So protein is important to repair our cells, untuk membaik pulih sel-sel baru dalam badan kita. Dan protein juga membantu mengimbangi hormon, dan protein juga membantu mempertingkatkan immune system. Jadi dengan adanya makanan yang tinggi dengan protein, makanan yang tinggi dengan serat daripada whole grains, makanan yang tinggi dengan vitamin dan mineral, antioxidants, and then dengan lemak-lemak sihat ni, yang boleh membantu melindungi organ-organ dalam badan yang mungkin terjejas akibat kencing manis ataupun blood sugar yang tinggi tu. Okey, yang mungkin terjejas akibat pada kencing manis. Makanan-makanan dan nutrien-nutrien ni boleh membantu untuk memperbaiki sel dan juga melindungi sel-sel dan organ-organ dalam badan kita lah. Jadi secara tak langsung ia juga membantu mengawal gula dalam darah dan meningkatkan sensitivity insulin. Kan tadi saya cakap ada masalah kencing manis mungkin disebabkan juga daripada badan kita yang tak sensitif dengan insulin. That's why the blood sugar is high, okay? So bila kita dah ambil nutrien-nutrien ni, dia boleh membantu meningkatkan sensitivity lah, sensitivity badan kita terhadap insulin. Jadi dia boleh membantu mengawal kita punya blood sugar.
Okey, ataupun selain daripada tu ada juga para saintis ataupun pakar dalam dunia diabetes ataupun bahagian kesihatan yang mencadangkan bagi mereka yang mempunyai masalah kencing manis ni untuk mengamalkan diet, if you ever heard of this, makanan diet Mediterranean. Okey, makanan diet Mediterranean ni adalah makanan yang lebih cenderung untuk dilebihkan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, and then dia kurang ambil makanan yang berdaging, dia tak ambil sangat. And then Mediterranean diet is all about natural unprocessed food. Okay, Mediterranean diet dia tidak mengandungi makanan yang terproses. Jadi sebab tu ramai pakar-pakar di luar sana yang mencadangkan untuk amalkan diet Mediterranean lah. So diet Mediterranean selalunya akan lebihkan okay, if you see in your plate, macam contoh makan suku-suku separuh kan, kita selalu dengar pasal makanan suku-suku separuh. Okay, Mediterranean diet dia akan lebihkan separuh bahagian tu adalah sayur-sayuran. Okay, sayur-sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan lah. Okay, makanan daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Okay, and then sekejap, dia akan incorporate makanan daripada lebih kepada sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan, and then lagi suku tu daripada lemak, dan suku lagi daripada protein lah. So bila kita incorporate diet yang tinggi dengan tumbuh-tumbuhan, yang kita makan lebihkan sayur, is a plant based diet plan, kan tumbuh-tumbuhan tu dah ada serat, dia dah ada vitamin, dia dah ada mineral, and then dia ada tinggi dengan antioksidan, jadi dia bagus untuk memperbaiki sel-sel dalam badan dan juga membantu mencegah kencing manis jugalah. Jadi kalau kita tukar, kesimpulannya kat sini, bila kita tukar cara pemakanan dan diet kita, kurangkan makanan yang terproses, we discard all the processed food, we discard all the bad fat, macam makanan bergoreng, makanan yang berlemak tinggi. Okay, macam kita mungkin selalu makan, kita tak ambil berat langsung pasal berapa jumlah minyak yang kita makan, berapa jumlah burger yang kita makan minggu ni. Okay, mungkin kita perlu start untuk ubah cara pemakanan kita. Okay, yang kedua, cara yang kedua adalah dengan berpuasa. Okay, kenapa berpuasa? Rupa-rupanya bila kita berpuasa adalah sangat bagus untuk pesakit diabetes. Bukan sahaja dia bagus untuk orang-orang biasa lah, untuk maintain dia punya kesihatan, tetapi bila kita berpuasa ia juga bagus untuk mencegah dan juga untuk merawat pesakit diabetes. Ada satu doktor ni, nama dia Dr. Jason Fung. Dia adalah seorang pakar buah pinggang dekat Kanada. He is one of the top doctor in the world yang suggest the treatment for diabetes is through fasting. Dia kata dia percaya orang yang mempunyai penyakit diabetes, rawatan yang paling berkesan untuk mereka adalah dengan berpuasa. Okey, macam mana berpuasa boleh membantu pesakit diabetes? Okey, macam ni. Kan bila kita makan, kita dapat tenaga. Kan bila kita akan dapat sugar. So bila kita dapat sugar dalam badan, insulin akan datang untuk ambil sugar tu, dia akan transport untuk ke seluruh badan untuk tukarkan untuk proses tenaga lah, proses metabolisme. Okey. Tapi bila orang yang mempunyai penyakit kencing manis, bila dia makan, dia ada masalah dengan insulin dia kan tadi. Saya dah cerita. Insulin dia tu tak dapat cater dengan jumlah glukos yang ada. Mungkin dia keluarkan insulin tu terlalu banyak dan dia jadi even though badan kita insulin resistant, badan kita tak dapat detect insulin tu, still the blood sugar banyak kan. Blood sugar tu meningkat. Okey, bila kita berpuasa,
bagi orang yang kencing manis, bagi Dr. Jason Fung, dia kata masalah orang kencing manis ni adalah bukan masalah kepada jumlah bacaan gula dia, tetapi jumlah bacaan gula tu adalah hasil daripada masalah insulin tadi. So bila orang kencing manis tu, dia ada insulin tapi mungkin insulin dia tak kurang sensitif ataupun kurang peka, ataupun jumlah insulin dia tu dah memang kurang peka lah, ataupun dah memang banyak. Walaupun dia banyak, tapi dia tak peka, so no use juga untuk badan kita kan. So still the blood sugar increase. So sebab nature insulin ni, once ada makanan, dia memang akan datang untuk cater blood, the sugar, and then to transport in the body. So how bagi pendapat Dr. Jason Fung ni, dia kata the way to treat this diabetes is not by treating the sugar, but you treat that insulin. Okay, how is by not giving the body food. Jangan bagi badan kita makanan lah, maksudnya kita berpuasa. Okay, sebab bila kita tak bagi badan kita makanan, badan kita tak dapat makanan, so kita tak dapat makanan, so tak ada energi untuk dicernalkan kan. So insulin takkan keluar lah untuk bawa blood glucose tu. So bila insulin tu dalam keadaan tak diriliskan, so the blood sugar pun akan dalam keadaan normal. Okay, itu understanding adalah yang bagi pendapat Dr. Jason Fung tadi tu. Okay, so bila badan kita tak dapat makanan, so insulin tu tak akan keluar, jadi dia tak akan meningkatkan paras gula dalam darah. So mana badan kita nak gunakan energi? Sekarang kita gunakan gula tadi, glukos tu adalah sebagai energi untuk badan kita kan. So since we are not getting the food for our energy, so badan kita akan menggunakan apa sahaja yang dalam badan tu, terutamanya lemak, dia akan tukarkan menjadi gula. Okay, so bila lemak ditukarkan menjadi gula, secara tak langsung lemak-lemak tepu yang mungkin tersimpan di dalam organ-organ badan kita, yang mungkin telah merosakkan organ dan juga sel, akan digunakan. Okay, bila dah digunakan akan ditukarkan menjadi tenaga, so dia akan mengurangkan lemak-lemak dalam badan lah. So secara tak langsung dia akan membantu proses organ, akan menyebabkan organ kita menjadi lebih sihat lah, sebab dah tak ada lemak-lemak tepu tu, dia dah tak merosakkan sel-sel badan, and then dengan keadaan fat tu dah ditukarkan menjadi gula dan sel-sel lama pun dah digunakan, dia membantu untuk proses detox juga dalam badan. Jadi bila proses detox berlaku, dia secara tak langsung memperbaiki sel-sel dalam badan, sel-sel boleh diperbaharui, dan secara tak langsung meningkatkan sensitivity insulin, memperbaiki banyak di dalam badan lah, memperbaiki banyak proses mekanisme dan metabolisme proses dalam badan, dan boleh membantu meningkatkan immune system. So Dr. Jason Fung, if you boleh google nama Dr. Jason Fung ataupun boleh tengok YouTube dia, Dr. Jason Fung, maybe you can listen to his lecture. Dia cerita pasal how diabetes can be reversed through fasting. Okay, so bila kita fasting, secara tak langsung kita akan membakar kita akan gunakan fat kita sebagai energy kan, so dia akan lose weight. So sebab bila kita lose weight, dia boleh improve kita punya overall health lah. Sebab tadi kan tadi saya dah cerita, antara risiko adalah orang yang mempunyai masalah obesity ataupun overweight. So bila kita lose weight, kita dah bakar lemak, kita boleh mengurangkan berat badan. Jadi bila berat badan dikurangkan, jadi risiko untuk diabetes juga akan dapat dikurangkan lah. Okay, selain daripada tu, tadi adalah dengan kita ubah cara diet. Kedua, dengan berpuasa. Okay, dan yang ketiga adalah dengan cara bersenam. Okay, bersenam tak semestinya kita perlu bersenam pergi gym, kita perlu bersenam lari satu padang, kita perlu bersenam angkat berat. Tak semestinya kita perlu bersenam yang berat-berat macam tu. Kebanyakan kita bukan atlet. Okay, so cukup dengan senaman ringan lah, ataupun pergerakan ringan as long as you move. Okay, because
bila kita bergerak, kita akan meningkatkan, kita akan melancarkan proses peredaran darah dalam badan kita. So, bila peredaran darah lancar, jadi bila peredaran darah tu lancar, dia boleh melancarkan lagi oksigen lah. Peredaran, kan darah digunakan untuk mengangkut oksigen dalam badan kan. So, oksigen supply dapat ditransferkan ke seluruh badan dan seluruh organ. So, jadi organ kita boleh menjadi sihat. And then, bila blood circulation kita lancar, boleh membantu mentransport hormon, transport antibody penting untuk travel ke seluruh badan dan mencegah penyakit dan infection secara tak langsung, meningkatkan immune system kita. Okey, bila kita bersenam juga, dia boleh membantu meningkatkan metabolisme. Bila membantu meningkatkan metabolisme, jadi badan kita boleh menjadi lebih sihat. Okey. Selain daripada tu, bersenam juga boleh membantu membakar lemak. Okey, bila kita bergerak, kita bakar lemak, okey, boleh mengurangkan obesiti dan kegemukan lah. So, bila kurang obesiti, so kuranglah risiko untuk kencing manis. Okey. Okey, selain daripada tu, bila kita bersenam, dia juga membantu badan kita untuk detox. Okey, detox bukan sahaja melalui through the blood circulation, dia akan transport badan kita akan melakukan penyah tinjaan, okey, melalui peluh, mungkin melalui from sweating kan. Bila kita berpeluh tu sebenarnya kita juga detox badan kita daripada toksin-toksin. Kat badan kita ada banyak toksin ya, mungkin melalui akibat daripada gaya pemakanan kita, lifestyle kita, ada lemak-lemak dalam badan tu dan yang banyak yang tak sihat tu semua didetoxkan keluar melalui proses berpeluh lah. So, juga dapat dengan detox, banyak toksin dikeluarkan juga boleh meningkatkan immune system dan juga mengurangkan risiko penyakit. Okey. Dan terutama sekali apabila kita bagi pesakit kencing manis, salah satu caranya selain daripada bersenam ialah mungkin mereka boleh mungkin dia tak larat nak bersenam, mungkin just bergerak dekat kawasan rumah, sapu-sapu lantai ataupun goyang-goyangkan kaki ke apa ke, as long as the body move, because bila badan kita bergerak kan, sebenarnya dia boleh membantu meningkatkan sensitivity insulin lah oleh badan kita. Okey, ataupun bila kita bergerak secara tak langsung, dia akan membantu meningkatkan sensitivity badan kita terhadap insulin lah. So, bila badan kita dah kembali sensitif kepada insulin, jadi blood sugar tu boleh dapat dikawal. Okey. So, terutamanya macam tadi saya cakap, hati dan otot yang menggunakan this blood glucose ni, yang mula-mula tadi dia kurang sensitif terhadap insulin, bila exercise dia menjadi lebih sensitif lah. So, badan kita boleh menggunakan that blood sugar ataupun blood glucose dengan lebih efisien lah. So, that's why dia boleh membantu mengawal blood sugar level. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tulis dekat ruangan komen, nanti kita akan jawab ya. And then boleh tolong share lagi video ni, share kepada kawan-kawan ke, family members ke, ataupun share on your wall, ataupun share kat story ke apa ke. So ramai yang boleh dapat benefit daripada sharing hari ni lah. Okay, mungkin ada antara family members kita yang terkena penyakit diabetes, ada mak ayah kita mungkin ada penyakit diabetes. So, kita sebagai anak ataupun kita sendiri yang mungkin telah mengidap penyakit kencing manis ni, boleh lakukan sesuatu lah. Because penyakit kencing manis ni kita boleh reverse dia. Okay. Penyakit kencing manis is all about your lifestyle. So, when you change your lifestyle, you can improve your diabetes. Okay, ada satu this website lah, ada satu artikel yang mengatakan penyakit kencing manis adalah boleh dikawal melalui kita ubah cara diet and lifestyle. Walau bagaimanapun kita boleh suggest, kita boleh
cerita macam-macam tentang cara kita nak prevent, cara kita nak reverse diabetes. Tetapi sebenarnya dia punya effectiveness tu bergantung kepada individu yang menghidap penyakit kencing manis tu sendirilah. Kalau if they willing to change, they can prevent that diabetes from getting worse. So it is all about dia punya willingness lah, whether they will to change their diet or lifestyle. So memang terdapat kajian bagi mereka yang bagi pesakit kencing manis yang mengubah diet dan lifestyle, mereka boleh improve dia punya quality of life and then improve the diabetes disease. Okay, tadi kita dah cerita pasal tips macam mana cara nak reverse. Tadi dia boleh membantu meningkatkan kita kena ambil makanan yang sihat, yang tinggi dengan plant, ataupun makanan yang ada whole grains, plant based food. Contoh kita di Good Morning, kita ada produk yang kita keluarkan adalah produk yang berasaskan daripada tumbuh-tumbuhan lah, terutamanya adalah daripada bijurin penuh. So macam contohnya adalah produk kita ada pea protein dan juga G-Sure. Macam tadi, bagi mereka yang mengalami masalah kencing manis, mereka tak boleh makan makanan yang terproses dan juga tak termasuklah nasi putih. Dan mereka perlu tukar kepada makanan yang lebih natural, unprocessed and then whole grain food. So Good Morning adalah produk yang mengeluarkan makanan terdiri daripada bijurin penuh lah. Kita punya adalah plant based, so dia sesuai untuk semua golongan, sesuai bagi mereka yang mengalami masalah yang mungkin tak boleh menghadamkan susu. Ini adalah plant based, so dia tak akan mempunyai masalah lactose intolerance lah. So those who are vegetarian pun sesuai, sebab dia mengandungi 18 jenis bijurin penuh, termasuk beras perang, dia ada beras pulut, dia ada kacang hijau, dia ada kekacang yang tinggi dengan semua 18 jenis bijurin penuh ni tinggi dengan serat, tinggi dengan antioksidan, ada dengan vitamins dan minerals. And then for the diabetic patient, bagi mereka yang mengalami masalah kencing manis, mereka boleh cubalah antara these two produk. Macam yang ni, pea protein adalah minuman tinggi protein, berasaskan tumbuhan, adalah complete nutrition. So dia dah complete dengan 28 jenis vitamin dan mineral. So adalah complete meal. So boleh jadikan dia sebagai pengganti makanan. And then adalah tinggi dengan protein. Kan orang yang kencing manis perlukan protein untuk merawat sel-sel dalam badan mereka dan juga membantu meningkatkan imun sistem. So this one is one of choice for you lah, as another source of protein. So mungkin susah bagi mereka yang nak dapatkan complete meal, yang makanan yang berkhasiat kat luar sana tu, mungkin susah bagi mereka nak dapatkan. Bagi mereka yang busy dengan kerja, susah nak dapatkan makanan yang tak terproses, yang tinggi dengan protein yang berkualiti. So mungkin boleh cuba dapatkan produk ni. Produk ni adalah daripada sumber protein adalah daripada pea protein. Adalah high quality protein yang boleh membantu memperbaiki sel-sel badan kita dan juga mempertingkatkan jumlah protein dalam diet harian kita. Selain daripada tu, kita ada juga G-Sure. G-Sure juga adalah plant based complete nutrition, adalah minuman berasaskan tumbuhan bernutrisi penuh, kerana dia juga mengandungi 28 jenis vitamin dan mineral. Uniknya G-Sure adalah mempunyai ditambahkan dengan omega 3 dan 6, which is also very good for the diabetes patient. Omega 3 dan 6 adalah bagus untuk melindungi jantung dan juga otak kita. Dia juga mengandungi kalsium HMB ataupun sejenis protein yang boleh membantu memperkuatkan kembali otot-otot ataupun otot-otot dalam badan, mempersihatkan kembali sel-sel dan juga memberi kekuatan. Dia juga mengandungi lutein untuk melindungi mata.
Lutein adalah sejenis nutrien yang membantu mencegah mati kita daripada masalah kerosakan lah. Okey. Jishua juga adalah mengandungi 18 jenis biji rimpenol. Ia adalah complete nutrition, mengandungi 28 jenis vitamin dan mineral, tinggi dengan protein, is a complete balance lah, is a complete meal. So bagi mereka yang susah nak dapat ataupun susah nak tukar diet ataupun lifestyle yang susah nak dapatkan, nak pastikan makanan mereka tu adalah balance, mungkin boleh ambil these two product untuk menggantikan nutrisi-nutrisi kita yang kurang daripada diet pemakanan kita lah. Okey. Okey, sekarang combo di Good Morning punya website, you can choose either one. You can okay, anda boleh try salah satu, ataupun jika berminat boleh juga dapatkan dua-dua. Sekarang combo di website kita, these two product, Jishua dan pea protein, dan juga dapat percuma this V18, V18, harga hanyalah RM188. Okey, RM188 harga kita combo di dalam website lah. Okey. Dan juga boleh dapatkan di dalam kita punya apps. Boleh pergi ke apps Good Morning. Okey, bagi mereka yang rasa nak beli satu-satu atau mungkin berminat antara salah satu ni, okey, harga for individual, pea protein harga untuk satu balang adalah RM99, manakala Jishua harganya adalah RM89. Okey. These two product semua golongan boleh ambil, terutama bagi mereka yang berisiko untuk kencing manis, dan juga bagi mereka yang ingin memastikan dia punya diet ataupun diet pemakanan mereka dapat nutrisi yang selengkapnya lah. Okay, so it is recommended for everyone, especially for those diabetics and mereka yang inginkan gaya pemakanan yang lebih sihat. Okay, so saya ulang balik soalan. Okey, soalan tu nanti jawapan boleh tuliskan di ruangan komen. Okey, soalan pertama, siapakah yang paling berisiko untuk dapat penyakit kencing manis? And then yang kedua, berikan salah satu cara atau untuk kita reverse ataupun cegah penyakit kencing manis. Okey. So itu sahaja untuk perkongsian kita hari ini. Kita jumpa lagi di lain minggu, mungkin minggu depan. Okay, pastikan anda share video ni so ramai yang boleh benefit from the info. And then macam biasalah, siapa yang share paling banyak kita akan bagi mystery gift, dan bagi mereka yang menjawab soalan tadi pun kita akan bagi mereka free gift. Okay, itu sahaja. Thank you for watching. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum.